Assalamualaikum and good morning to Dr. Zamri and my fellow friends. Today we are going to conduct a presentation titled question number 2, which is A. What are the 6 levels of psychomotor domain based on Simpson's taxonomy? Using a topic you plan to teach, give an example of each level. B. What are the highest 3 levels of the revised version of the Bloom taxonomy? Give an example of each level. Before we start our presentation, let me introduce my team members, which consist of me, Cik Aisyah Hasanah, Siti Afifah, Maizatul Ayuni, and Aina Nabila. I will start today's presentation with question A. What are the levels of the psychomotor domain based on Simpson's taxonomy? Using a topic you plan to teach, give an example of each level. Before I continue, please allow me to change to Bahasa Melayu language. Selain daripada taksonomi Bloom, taksonomi Simpson juga merupakan salah satu taksonomi yang terkenal dalam dunia pendidikan. Terdapat 6 peringkat domain psikomotor daripada taksonomi Simpson ini. Antaranya ialah perception, set, guided response, mechanism, complex overt response, dan adaptation. Hari ini kami akan mengajar subjek geografi daripada topik pembelajaran iaitu kitar semula. At home or at school, you may be encouraged to recycle things like bottles, paper, and other items when you're finished with them, instead of just throwing them into the trash. Taksonomi Simpson yang melibatkan domain psikomotor ini telah diperkenalkan sejak tahun 1972 lagi. Domain psikomotor ini merujuk kepada kebolehan pelajar bagi menggunakan kemahiran motor yang mereka ada bagi belajar. Peringkat yang pertama dalam domain psikomotor yang diperkenalkan oleh Simpson ini ialah perception ataupun persepsi. Perception ini berfungsi dengan menggunakan isyarat deria bagi membimbing aktiviti motor ini. Dengan adanya peringkat perception ini dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran daripada topik pembelajaran iaitu kitar semula, pelajar ini dapat mengenal pasti bahan-bahan yang dapat dikitar semula. Contohnya, pelajar ini dapat mengenal serta membezakan antara bahan yang boleh dikitar semula seperti contohnya gelas, kertas, tin ataupun bahan yang tidak dapat dikitar semula. Peringkat yang kedua daripada domain psikomotor ini pula ialah set. Set ini merupakan satu bentuk kesediaan untuk bertindak ataupun persediaan bagi melaksanakan tugas-tugas yang tertentu. Dalam konteks ini, pelajar-pelajar dapat memahami kepentingan kitar semula kepada ekosistem dan juga untuk membina sikap positif mereka terhadap kitar semula. Contohnya juga, guru ini dapat menerangkan kepada pelajar bahawa kesan kitar semula ini sangat penting terhadap alam sekitar dan juga bagi membantu mereka untuk membangunkan minda yang menghargai kitar semula bagi memelihara kelestarian alam sekitar. Guide respon atau respon berpandu merupakan peringkat awal dalam pembelajaran kemahiran kompleks. Tahap kemahiran psikomotor ini merupakan di mana murid akan melaksanakan tugasan di bawah bimbingan dan bantuan guru atau individu yang lebih berpengalaman. Di sini, guru akan menunjukkan tindakan asas kitar semula kepada murid untuk memahami dengan terperinci. Guide respon juga memiliki kata kunci bagi membolehkan kita mengenal pasti seperti menyalin, mengesan, meniru, mencuba, menghasilkan semula dan sebagainya. Contohnya, dalam mata pelajaran geografi tingkatan 3, murid akan mengikuti arahan yang diberikan oleh guru langkah demi langkah dalam menghasilkan bahan kitar semula sama ada ia boleh dikitar semula atau tidak boleh dikitar semula. Tahap mekanisme dalam kemahiran psikomotor merupakan peringkat pertengahan dalam mempelajari kemahiran yang kompleks di mana murid boleh melakukan sesuatu kemahiran tanpa bimbingan
namun mereka mungkin belum menguasainya. Ia juga mengenai keupayaan dan kemahiran untuk menukar tindak balas yang dipelajari kepada tindakan biasa. Oleh itu, murid akan melakukan tindakan kitar semula dengan peningkatan koordinasi dan kecekapan. Mekanisme juga memiliki kata kunci bagi membolehkan kita mengenal pasti seperti memasang, memaparkan, membina, membetulkan dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran geografi tingkatan 3, murid akan menjalankan tugas kitar semula yang diberikan oleh guru untuk mengasingkan sisa yang tidak diperlukan dalam tong kitar semula yang betul, seperti tong kitar semula berwarna jingga untuk plastik dan logam, biru untuk kertas dan coklat untuk kaca. Tahap 5 ialah kompleks over respon terlalu kompleks. Tahap ini merujuk kepada keupayaan untuk melakukan pergerakan dengan mahir dan betul serta melakukan tugasan tersebut tanpa tak gagap. Contohnya, pelajar melakukan aktiviti langkah-langkah keseluruhan menjalankan tugasan cara-cara mengitar semula mengikut kategori bahan kitar semula tersebut dan mereka mampu melakukannya tanpa tak agak-agak. Contohnya, murid diberi pelbagai barang-barang kitar semula dan mereka menunjukkan kembali cara-cara untuk kitar semula tersebut dan mereka mampu menunjukkan cara-cara mengitar barang-barangan tersebut dengan penuh yakin tanpa ragu-ragu. Contoh, kertas perlu dimasukkan di dalam tong apa, botol perlu dimasukkan dalam tong warna biru, orange ataupun warna coklat. Itu merupakan yang dimaksudkan dengan tahap kelima, iaitu complex over response. Tahap yang keenam ialah adaptasi. Tahap ini merujuk kepada keupayaan untuk mengubah suai kemahiran yang telah dipelajari untuk memenuhi keperluan baharu atau khas. Ini contohnya, murid menyesuaikan atau mengadaptasikan amalan kitar semula yang telah pun mereka ketahui, yang telah pun mereka pelajari berdasarkan aktiviti yang telah cikgu lakukan sebelum ni. Contohnya aktiviti di mana mereka mengkategorikan bahan-bahan kitar semula tersebut mengikut kategori tong kitar semula masing-masing. Contohnya, kertas berada dalam kategori tong kitar semula warna apa, botol dalam tong kategori warna apa. Maksudnya, mereka telah pun mengetahui prosedur macam mana untuk pengasingan barang kitar semula. Jadi, melalui mereka tahu apa barang yang boleh dikitar semula, mereka mengadaptasikan barang kitar semula tersebut, mereka mampu menghasilkan sesuatu yang baharu. Mereka bukan sahaja boleh mengitar semula tersebut dengan menghantar barang-barang tersebut pengasingan di dalam tong-tong kitar semula, tapi mereka boleh melakukan sesuatu barang kitar semula tu dengan menghasilkan sesuatu yang baru. Contohnya, aktiviti di mana murid diberikan peluang untuk mencari barang-barang kitar semula mengikut kepilihan hati mereka dan cipta barang baru. Contohnya, botol yang dapat dikitar semula diadaptasikan amalan kitar semula tersebut menghasilkan kotak pensel, menghasilkan sebagai pasu dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan contoh ini menunjukkan bagaimana tahap keenam adaptasi yang dinyatakan dalam psikomotor domain berdasarkan Simpson taksonomi. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya kita akan pergi kepada soalan yang kedua yang akan dihuraikan, yang akan dibentangkan oleh saudari rakan pembentang saya yang seterusnya. Seterusnya, terdapat 6 elemen taksonomi Bloom versi semakan di mana 3 elemennya yang tertinggi merupakan analisis, sintesis dan penilaian. Elemen yang berikut adalah aras analisis. Aras ini mengkehendaki murid untuk memecahkan sesuatu
perkara kepada unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur. Aras ini menekankan keupayaan pelajar mengenal pasti unsur-unsur dan juga struktur. Jenis-jenis aras analisis adalah yang pertama, aras analisis unsur, iaitu memerlukan murid untuk menentukan unsur-unsur. Murid juga perlu mencari bukti untuk menyokong unsur yang sedia ada. Dan aras yang kedua adalah analisis hubungan, iaitu membuat perkaitan bukti dan hipotesis. Manakala yang ketiga adalah aras analisis prinsip, iaitu murid perlu mengenal pasti prinsip sesuatu organisasi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dengan menganalisis tujuan, pandangan dan pendirian. Ciri-ciri soalan aras analisis ialah soalan tersebut menggunakan proses mental analisis dan memerlukan pemahaman perhubungan, khasnya dengan memecahkan kepada komponen dan melihat perkaitan antara komponen. Antara kata kunci yang boleh digunakan pada peringkat analisis ialah menganalisis, membezakan, membandingkan, menghubungkan dan lain-lain. Misalnya dalam kelas sejarah, pelajar mampu menganalisis sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Seterusnya, elemen yang kelima adalah aras sintesis. Aras ini memerlukan keupayaan murid untuk menggabungkan sesuatu struktur yang lebih jelas. Kategori soalan bagi aras sintesis ini adalah penghasilan satu komunikasi unik, iaitu pembinaan suatu komunikasi di mana murid cuba untuk menyampaikan sesuatu idea, perasaan atau pengalaman kepada orang lain. Contohnya, kebolehan menulis dengan susunan dan gaya yang menarik untuk menyampaikan buah fikiran. Kategori yang kedua adalah penghasilan suatu rancangan atau plan operasi, dan yang ketiga adalah kategori membina suatu hubungan yang abstrak. Ia melibatkan kebolehan membina atau membangunkan set hubungan yang abstrak seperti teori, hipotesis untuk menghuraikan dan sesuatu fenomena atau mengklasifikasikan fakta. Contohnya, kebolehan membuat didaksi berdasarkan maklumat yang diberikan dan dapat membuat suatu teori daripada data atau faktor yang diberi. Antara kata kunci yang boleh digunakan pada peringkat sintesis ialah mengkategorikan, mengintegrasikan, menyusun semula, merancang dan lain-lain. Misalnya, bagi peringkat ini, pelajar sudah mahir untuk mengkategorikan faktor-faktor kebangkitan seni bina Rom dengan faktor kebangkitan seni bina Yunani. Seterusnya, elemen yang terakhir iaitu elemen yang tertinggi adalah aras penilaian. Aras ini menguji keupayaan murid untuk menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui. Murid perlu membuat pertimbangan tentang nilai sesuatu idea, hasil kerja penyelesaian bahan, sesuatu idea atau sebagainya. Pertimbangan dibuat dengan piawai tertentu seperti tepat, berkesan, memuaskan, baik, buruk dan lain-lain. Ciri-ciri khusus aras penilaian ini adalah murid perlu membuat pertimbangan nilai ke atas sesuatu bahan, idea, kaedah bagi sesuatu tujuan. Membuat penelitian dan pertimbangkan sejauh mana sesuatu bahan atau kaedah memenuhi sesuatu kriteria. Pertimbangan dalam penilaian juga dikategorikan kepada dua, iaitu pertimbangan dari segi bukti dalaman, iaitu menilai ketepatan sesuatu menggunakan bukti-bukti logik, ketekalan dan lain-lain. Contoh kebolehan menunjukkan kesilapan-kesilapan dari segi logik dalam sesuatu hujah yang dikemukakan oleh seseorang. Kategori kedua adalah pertimbangan dari segi kriteria luaran, iaitu penilaian bahan yang merujuk kepada beberapa kriteria yang dipilih atau yang diingati. Contohnya, perbandingan mengenai teori-teori utama, generalisasi dan fakta mengenai kebudayaan tertentu. Misalnya, dalam kelas sejarah tingkatan 1 bab 6 di akhir pembelajaran, murid dapat merumuskan nilai-nilai yang boleh dipelajari daripada peningkatan seni bina tamadun Rom. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.